Relax bro. Okay, kembali kita ke podcast Relax Bro. Kita ada topik kedua. Tapi sebelum tu, jangan lupa follow kita. Like, share dengan kawan-kawan video-video kami yang kami bentuk dalam satu medium bite size untuk orang mudah dan tidak bosan menonton. Di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Semoga apa perbincangan yang kita buat pada malam setiap kali recording ni akan memberi manfaat lah. Dan juga sedikit pencerahan untuk semua yang menonton dan mendengar kami di platform-platform social media ni. Topik kedua ni pun tak kurang panasnya, tapi dia dah nak sejuk dah. Cuma kita nak kasih panas balik. Ialah berkenaan dengan pemecatan sahabat kita lah, saudara Hisham Jalil. Saya bila dengar tu, bila kita recording yang episod yang lepas, malam tu mesyuarat MKT. Kita kata Hisham Kita Jalil kata pergilah mesyuarat pergilah MKT. mesyuarat, jangan tak pergi. Dia pun Tapi dia tak pergi. Dia tak pergi. Saya rasa, nak cakap you are asking for it pun tak baik, kan? Tapi I think that's the outcome lah. Itu yang outcome yang kita pun dah anticipate. Dan akhirnya beliau dipecat. Yang ni Dan ada komen-komen, which is ini komen daripada netizen, komen daripada orang parti sendiri, dan orang luar pun ada komen. Kata pemecatan beliau tu tak ikut proses. Pemecatan ramai orang tak ikut proses lah. Ramai tak ikut proses. Bahkan yang dulu-dulu Bukan dia je. Yes. Pemecatan yang dulu-dulu pun, kemudian penggantungan dan sebagainya. Cuma untuk nak bagi faham pasal proses ni, proses dia sebenarnya, bila ada kes-kes yang macam ni, contoh beliau dikaitkan dengan statement beliau UMNO baru DAP. Itu antara yang statement yang betul-betul besar kesan dia lah. Okay. So bila dia keluarkan statement tersebut, UMNO baru DAP, maknanya UMNO keseluruhan. Okay, itu yang maksudnya saya ambil. Kita pun baru DAP lah. Kita pun baru DAP. Walhal tadi bila kita bentang tadi ni, DAP dalam kerajaan hanyalah 10 seat saja dalam kabinet. Compare to BN, 14 seat. Okay. Tapi tak apa. Okay. Jadi statement ini, pasal saya cakap ni apa yang Presiden ulas bila ditanya pasal pemecatan Hisham Jalil. Proses dia sebenarnya kena melalui lembaga disiplin. Okay. Lembaga disiplin, kena ingat, lembaga disiplin bukan membuat keputusan. Dia Memecat. kan? Lembaga disiplin mengesyorkan. Cumanya, itu proses yang sebenar. Mengesyorkan ke siapa? Ke MKT lah. MKT. Untuk MKT buat keputusan. Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Okay. Itu prosesnya. Tapi yang sekarang ni, yang berlaku adalah tanpa melalui proses di lembaga disiplin, dia terus ke Majlis Kerja Tertinggi. Boleh tak boleh tu soalan dia? Okay. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma orang luar tu, dia melihat benda tu seolah-olah tidak melalui proses yang betul. Walaupun boleh dan tak menyalahi perlembagaan dalaman parti pun. Cuma kalau ada proses tu, ia akan dilihat lebih cantik dan justify. Dan sebab apa? Sebab ini adalah memang keputusan penuh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Apapun kepada saudara Hisham Jalil, saya kira beliau kena facing lah benda ni, sebab beliau sendiri berani berucap dan bercakap sedemikian rupa. Setiap tindakan tu dia ada konsekuensi tindakan dia. So jadi lisan kita ni macam tu lah. Saya mungkin nak kongsi sikit lah dengan Dok. Tadi pagi saya dengar Ustaz Kazim Ilyas live di TikTok berkenaan dengan menegur. Adab menegur. Adab menegur. Yelah betul, kita kadang-kadang ada peringkat-peringkat untuk menegur ni. Kita kena negur. Kita boleh menegur open, tak ada masalah. Tapi kalau kita marah sangat ni, dia kata menegurlah bersama dengan pemimpin tu dalam ruang yang orang lain tak ada. Maksudnya slow talk lah. Slow talk. Dia menegur ni, kalau kita tengok simple cerita paling mudah sekali kita ambil kisah Musa dengan Firaun. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh Musa pergi bertemu Firaun, okay, Musa pair dengan siapa? Musa pair dengan Harun. Harun ni siapa? Harun ni Musa sendiri. Musa ni kelemahan dan kekurangan Nabi Musa AS, dia bukan orang yang petah bercakap. Sebab tu dia doa ke Allah sebelum nak pergi tu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan apa-apa ikatan di lisan aku kalau ada kegagak dan sebagainya. Yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang aku cakap. Dia minta apa? Dia minta ke Allah.
Dia minta ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya lantik Harun bersama, mengizinkan Harun pergi bersama dengan dia. Kenapa? Usdud bihi azri wa asyriku fi amri. Kerana dia akan membantu mengukuhkan semangat aku. Okay, sebab aku tak mampu sangat. Aku berani. Musa ni berani. Tak kira siapa. Cuma nak bercakap tu dia Nak tak bercakap tu. Okay. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin untuk Harun teman dia. Harun backup dia. Okay. Dan Allah perintah kepada mereka berdua, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu berdua bercakaplah dengan Firaun dengan bahasa yang lunak. Agar dia Itu yatadhakkar. perintah Allah dalam Quran. Yatadhakkar agar dia ingat, sedar dan juga dia takut. So itu kaedah kita menegur. Menegur dalam situasi yang kita tahu sebenarnya yang bercakap tentang soal parti kita ni bukan Hisham Jalil seorang je. Ramai. Saya pun cakap. Dia pun bercakap. Tapi kita memilih kaedah dan cara yang lebih lunak. So itulah. Saya rasa ini satu, ada dua perspektif yang kita boleh lihat dalam isu pemecatan Hisham Jalil ni. Pertama sekali ialah kita kena terima hakikat, brother Hisham Jalil, I'm sorry if you watch us, what you did was wrong. Saya memang setuju dengan your point. Kita setuju dengan apa yang you cuba sampaikan, tapi kaedah you menyampaikan tu kami tak setuju. Yang itu saya jelas. Maksudnya kalau nak bercakap, kita boleh menegur secara terbuka, boleh menegur dalam media dan sebagainya, tapi janganlah sampai menggelar orang. Ini satu. Keduanya, ini kepada kepimpinan parti. Jangan asyik pecat orang ke. Kadang-kadang bila kita ada this crisis, kita ada pertembungan pendapat. Satu, memang kita selalu sebut meraihkan perbezaan pendapat, tapi meraihkan perbezaan pendapat ni, sekali lagi saya sebut, it's a lip service. Jangan jadikan ia sebagai lip service. You must show yang you lip boleh. Lip service tu apa? Lip service ni cakap dekat mulut dia. Cakap apa? Seronok cakap. Kita akan meraihkan perbezaan pendapat. Kita boleh terima perbezaan. I need it to be shown. Kena tunjuk yang kita boleh meraihkan perbezaan pendapat. Dengan cara apa? Panggil dialog. You jangan panggil dialog. You susun orang-orang you yang menyokong you. Dan akhirnya orang yang nak menyampaikan perbezaan pendapat tadi tu asyik tenggelam. Tak boleh. Jangan panggil dialog secara terbuka. Panggil dialog secara tertutup. Buat dalam keadaan yang lebih tertib, dan akhirnya kalau dia tak setuju pun, you duduk dalam kedudukan mana? Saya meraihkan perbezaan pendapat. Tapi kalau dia tak boleh setuju, saya nak buat apa? Saya tak boleh buat apa-apa. Dan sebagai kepimpinan parti, macam saya pernah tegur dekat kerajaan, yang mana kalau ada kritikan daripada orang, you need to be fair menerima kritikan. Sebab apa? Saya takut, ini saya nak sebut gajah di tengah bilik juga. Dia dah sampai satu level, Dok. Dia kata UMNO ni tak nak terima orang pandai. Dah sampai satu level yang UMNO takkan terima orang pandai, sebab orang pandai ni adalah ancaman kepada walot-walot dan kepimpinan dalam parti. Ini realiti kebanyakan orang yang akhirnya menjauhkan diri daripada parti. Akhirnya nanti dah tak ada dah orang bijak pandai dalam parti. Apa yang ada pada UMNO? Bukan saya nak kata Hisham Jalil seorang je pandai, tak. Tapi akhirnya nanti signal yang kita nak hantar pada orang ni, yang akhir kita nak tarik orang masuk parti UMNO, kita nak tarik orang Melayu sokong UMNO, tapi akhirnya signal kita hantar ni is the wrong signal. Ini yang saya risau. Itu pendapat saya lah, Dok. Mungkin saya orang kata ni emotional sikit, tapi bukan emotional, tapi saya rasa ramai kawan-kawan saya dah kena ni. Saya okey dengan nasihat-nasihat umum tu. Maknanya nasihat umumnya supaya parti pun ambil benda ni sebagai satu pengajaran ke depan. Walaupun itu hak parti. Betul. Pemecatan ini pada saya hak parti. Pengguguran ini dia bergantung kepada parti melihat orang ini mampu memberikan manfaat kebaikan kepada parti ataupun memporak-perandakan parti. Betul. Okay. Cuma signal yang dihantar itulah. Signal itulah yang dirisau. Signal yang dihantar. Sebab tu kadang-kadang kata sahabat Nabi, hadithun nas ala qadri uqulihim. Kita kena communicate dengan manusia ni sesuai dengan tahap pemikiran mereka. Mereka menilai kita ni macam tadilah. Mereka menilai kita. So untuk brother Hisham pula, yalah, nak tegur, nak menegur, nak memperbetulkan, nak memperbaiki, pada saya platform terbaik dia di dalam MKT.
Orang suka ke tak dia ahli suka. MKT. Saya ada beberapa karakter dalam MKT yang saya cukup tabik dan respect, tapi saya tak boleh sebutlah nama-nama. Kat sini ada beberapa orang yang saya suka. Kalau dia nak kritik, dia balon dalam MKT tu gila-gila, tapi keluar di luar dia diam. Dia tak ada keluar statement akhbar, statement Tertib bermesyuarat lah. statement dia betul-betul. Jadi orang yang macam ni sebenarnya ini the best. Lepas tu dia tak jual pula. Dia tak jual, dia keluar kata aku yang kritik tu. Nak buat macam mana dia tak setuju. Dia tak cakap. Walaupun idea dia tak diterima oleh keputusan, dia buat macam mana, this collective responsibility. Dia inilah syura. Macam dalam syura pemilihan, katakan ada orang nak Abu Bakar jadi khalifah, ada orang nak Umar, ada orang nak orang Ansar contohnya, tapi akhirnya dipilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dan demikian selepas itu, zaman lepas Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pun bagi syura untuk tentukan. Bila bagi syura untuk tentukan, syura ada pilih orang ni, ada pilih orang ni, ada pilih Uthman. Syura bincang. Takkanlah yang tak sokong Uthman itu akan dikategorikan sebagai orang yang Mengkhianat. tak bagus dan pengkhianat. Tak boleh. Tak boleh. Keputusan itu keputusan mesyuarat. Maka kita agree to be this, agree. At least kalau dah bermesyuarah tu reconcile lah. Reconcile. Itu saya rasa yalah, dia kadang-kala kita pun tahu ada juga tindakan-tindakan yang bersifat politik. Tapi kita kena juga berhati-hati dan juga berpada-padalah. Jangan sampai kita ni terlalu berpolitik di dalam parti sehingga akhirnya yang rugi tu parti sendiri. Itu yang saya rasa kita patut sentiasa ingat dan saling ingat mengingati lah. Kalau tak ada apa, mungkin kita akan beralih ke topik seterusnya dan kita akan berehat selepas ini. Relax, bro.